صلى عليه
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وقال رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من لساننا يفقه أقوالنا أما بعد. Alhamdulillah tuan-tuan dan puan, sahabat-sahabat pecinta Al-Quran, hadirin hadirat yang dirahmati Allah. Apa khabar semuanya pada pagi ini? Alhamdulillah, sama-sama kita merafakkan setinggi-tinggi kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala kerana masih lagi diberikan nikmat iman dan Islam. Dan bersyukur juga kita masih lagi dapat menghirup udara segar pada pagi ini. Kita dapat meneruskan aktiviti harian kita seperti biasa. Dan kita harapkan juga apa yang kita bakal lakukan pada hari ini dipermudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi saya harapkan tuan-tuan dan puan dalam keadaan yang sihat sejahtera insya-Allah. Dan jangan lupa untuk sama-sama kita mendoakan sahabat-sahabat kita yang masih lagi diduga dengan wabak COVID-19 ni khususnya. Dan sebenarnya bukan pada wabak ini saja, malah pada apa segala penyakit ataupun musibah dan boleh kita katakan ujian daripada Allah Subhanahu Wa Taala pada tiap hamba-Nya. Jadi kita yang diberi nikmat kesihatan sehingga hari ini masih lagi dapat melakukan aktiviti yang pelbagai, dapat lagi meneruskan kelas seperti biasa, itu yang kita perlu sama-sama muhasabah dan perlu wujudkan rasa bersyukur itu. Sebab tu bab syukur ni perlu diperingatkan. Kalau dapat setiap masa lagi bagus. Tapi sebabkan pertemuan kita pun biasanya di sebelah pagi. Jadi molek sangatlah, cantik sangat. Sebelum kita nak mulakan pengajian tu, kita muhasabah apa yang perlu. Ya? Kemudian kita mengucapkan kalam istighfar, memohon keampunan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Moga-moga Allah ampunkan kita dosa kecil kita, dosa-dosa lama kita. Kan dosa waktu kita muda-muda dulu, muda-mudi tuan-tuan kan. Jadi insya-Allah sama-sama kita, ya. Memang kalau diikutkan berkenaan dengan wabak ni memang tak boleh didugalah. Kalau kita tengok dalam media masa sekarang pun banyak berita ada yang kehilangan mak ayah kan, secara orang kata apa, secara tak diduga. Ada yang ada yang adik-beradik ramai kehilangan mak ayah dan sebagainya. Dan saya yakin tuan-puan pun maklum dengan berita-berita seumpama ini. Jadi yalah, memang kita kesian sangat kan. Dan yang paling kita risau ialah ianya berlaku pada diri kita dan ahli keluarga kita. Saya tak tahu lagi macam mana perasaan dia tuan-puan. Saya tak alami lagi macam mana rasanya kan kalau kata ahli keluarga satu family ni positif dan sebagainya. Kalau ada pun sebelum ni yang paling rapat dengan saya pun adik ipar saya lah. Adik ipar saya yang positif kan. Itu pun ketika itu di Johor tak salah saya. Tapi disebabkan beliau pun masih muda lagi, jadi kesan tu tak berapa ni sangat lah. Cuma yang kita bimbangkan ni lah yang melibatkan peringkat umur yang kita kata terus terang cakap yang mak-mak, ayah-ayah ni kan. Jadi saya tak tahu perasaan dia macam mana. Memang rasa sedih lah. Kalau dengar tu boleh kata saya baca dalam grup-grup lah. Sebenarnya saya baca dalam grup-grup tim izin ngaji apa semua, grup-grup Quran Circle. So bila tengok semua, so memang kita kesian. Sangat kesian. Dan apa yang kita boleh harap pun doa lah. Kita harap doa. Dan dalam masa yang sama kita cuba jaga jarakan kita. Dah memang entah tuan-puan, kita pun tak tahu kan. Penyakit ni bukannya benda baru pun kita dah hadap dia lebih kurang 2 tahun lebih dah. So tak surut-surut macam tu juga. Tapi apa pun kita harapkan kuasa keagungan Allah yang mampu menghapuskan makhluk Allah. COVID ni pun makhluk Allah. Kan? Jadi itulah sedikit orang kata apa mukadimah untuk pagi ni. Jadi saya harap tuan-tuan dan puan, insya-Allah kita teruskan doa kepada mereka-mereka yang masih lagi diuji dengan kesakitan ini, insya-Allah. Baik, jadi sahabat-sahabat semua, tuan-tuan dan puan, jangan lupa untuk kita betulkan niat pagi ini. Kita tajdid niat kita semula sebelum kita nak mulakan bacaan kita hari ini. Dan siapa yang ada Quran boleh buka Quran macam biasa.
Boleh buka Quran macam biasa. Dan hari ni kita nak sambung muka surat 45. Muka surat 45 ayat 266. Okey. Muka surat 45 ayat 266. Itulah. Dan itulah. Ni Puan Fatimah Ismail, kakak ipar baru meninggal. Itulah. InsyaAllah, moga-moga mereka yang pergi ni tuan-puan, yang Allah ambil mereka, ya, kita doakan moga-moga ditempatkan di kalangan para salih, para salih-salihin. Ya, InsyaAllah. Moga mereka tenang di sana lah. Baik, jadi jom sama-sama kita istighfar dahulu. Dan sebelum kita mulakan istighfar, mari sama-sama kita buka dulu pertemuan kita pada pagi ini, insyaAllah. Kan ini dah 12 Zulhijjah kan. Esok lepas asar habislah. Jadi tuan-puan masih lagi boleh bertakbir kan. Dalam waktu salat boleh lagi bertakbir, insyaAllah. Okey, kita mulakan dahulu Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, jadi jom kita teruskan tuan-tuan dan puan. Istighfar kita, insyaAllah sama-sama kita memohon keampunan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, insyaAllah. Sedia semua? Kita mulakan. Astaghfirullah Rabbal Baraya. Astaghfirullah minal khataya. Rabbi zidni ilman, zidni ilman nafi'an, wa wafiqni amalan salihan, amalan maqbula. Astaghfirullah Rabbal Baraya. Astaghfirullah minal khataya. Rabbi zidni ilman, zidni ilman nafi'an, wa wafiqni amalan salihan, amalan maqbula. Astaghfirullah Rabbal Baraya. Astaghfirullah minal khataya. Rabbi zidni ilman, zidni ilman nafi'an, wa wafiqni amalan salihan, amalan maqbula. Wa wafiqni amalan salihan, amalan maqbula. Astaghfirullah.
Alhamdulillah tuan-tuan dan puan. Jadi selesai untuk bacaan istighfar kita pada pagi ini. Jadi jom kita teruskan untuk bacaan semasa kita, iaitu pada ayat 266. Ya, ayat 266 muka surat 45. Ayat 266 muka surat 45. Jadi insya-Allah saya harap semua dalam keadaan yang bersedia. Siapa yang ada Quran boleh buka Quran dan catatlah sebanyak mana input yang tuan-puan dapat pada pagi ini, tuan-puan catat, dan insya-Allah akan datang nanti ataupun bila-bila tuan-puan baca Quran, bila ada part-part yang dah ditanda tu, kita tak adalah terlupa, ya. Sebab dah tanda kan. Baik, jadi tuan-tuan dan puan, jom kita teruskan, kita baca dulu sama-sama ayat 266 ini. So boleh ready, tarik nafas. Tarik nafas, bunyi orang putih sikit. Tarik nafas masing-masing, insya-Allah. Sedia semua. Kita mulakan. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Satu, kita mula dengan isti'azah. 1, 2, mula. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayawaddu ahadukum an takuna lahu jannatun min nakhil wa a'nabin tajri min تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون صدق الله العظيم صدق الله العظيم. Baik, Alhamdulillah. Jadi jom kita teruskan tuan-tuan dan puan untuk sesi bedah membedah kita. Jadi tuan-puan boleh perhatikan baik-baik untuk perbincangan kita pada pagi ini, insya-Allah. Mudah-mudahan tuan-tuan dan puan dapatlah sedikit sebanyak apa yang kita boleh perbaiki ataupun kita boleh fahami dengan lebih jelas lagi. Insya-Allah. Sedia semua? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ayawaddu ahadukum an taku. Baik. Ayawaddu. Huruf hamzah pastikan kita sebut betul-betul daripada pangkal kerongkong kita. Ya, wa. Kemudian waw ni kita masuk pada dal yang bersabdu. Ayawaddu. Ayawaddu. Dal bersabdu kita abaikan sahaja qalqalah. Okey, abaikan sahaja qalqalah. Masuk je macam biasa. Ayawaddu. Ayawaddu. Okey, kemudian hamzah sekali lagi, pangkal kerongkong kita ayawaddu ahadukum. Ahadukum. Ha pedas tuan-puan. Ha pedas ni istilah kita lah. Kan orang Melayu kita faham ha pedas. Yang mana ianya keluar daripada tengah kerongkong ha. Tengah kerongkong kita. Makhraj bagi huruf ha tengah kerongkong. Ha. Dan kita sempitkan pada bahagian tengah kerongkong kita. Ha.
Kalau tak sempit, dia akan jadi ha, ha, ha. Kita kena nyempitkan dia. Dan itu adalah dari sudut teorinya lah. Dia apa pun lebih kepada praktikalnya. Boleh? Yawaddu ahadukum. Yawaddu ahadukum. Dal baris depan, du. Dan kaf baris depan, ku. Muncung kedua-duanya. Sebab baris hadapan. Kemudian mim mati di sini tuan-tuan. Kita lihat. Mim mati ni dia bertemu dengan siapa? Dia bertemu dengan selain mim dan ba. Bila mim mati bertemu selain mim dan ba, confirm hukumnya izhar syafawi. Selain itu, kita boleh kenal izhar syafawi ni dengan melihat simbol sukun yang ada pada mim. Makna kata, kalau dalam Quran kita jumpa mim yang ada simbol sukun atas dia. Ni simbol sukun. Yang ada simbol sukun atasnya, confirm, disebut sebagai hukum izhar syafawi. Okey. Yawaddu ahadukum. Okey, jelaskan makhraj dan sifat bagi huruf mim ini. Kemudian kat sini kita tengok. Ada huruf nun mati bertemu ta. Jadi hukum nun mati bertemu ta ni ikhfa hakiki. Ikhfa hakiki. Sembunyikan. Ikhfa. Sembunyikan. Hakiki ni maksudnya sebenar-benarnya. Kita sembunyikan sebenar-benarnya sebutan nun itu. Itu kata hakiki. Dan erti kata lain, jangan sebut nun ini tepat pada makhrajnya. Tuan-puan biasa dengar kan? Kita biasa sebut tu. Jangan sebut nun tepat pada makhrajnya. An. Tu tepat. An. An. Hujung lidah akan naik ke langit. An. Itu tepat. Jadi kita tak mau tepat. Anta. 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 Dan tuan-tuan perempuan, untuk hukum ikhfa ni pastinya kena dengung lah. Hukum ikhfa hakiki mesti dengung 2 harakat. Dan dengung di sini kita akan lakukan dengan nipis sahaja. Kenapa nipis? Sebab dia bertemu dengan huruf ta, yang mana huruf ta itu sendiri memang huruf yang bersifat nipis. Sifat istifal. Okey, bersifat nipis. Iaitu istifal. Kalau disebut dalam istilah Arab. Bagi perbincangan sifat huruf, namanya istifal. Iaitu merendahnya pangkal lidah. Ta. Dan kita bersedialah nak sebut ta tu. Kenalah tahu makhraj dia kat mana kan? Yawaddu ahadukum an takuna. Kalau kita tertebalkan dia jadilah macam ni. Taku. Nampak beza kan? Dengan anta. Kalau tuan-puan nak latih ni, biasa orang sebut ikhfa senyum-senyum kan? Bolehlah tuan-puan. Kepada yang kata apa, yang baru nak mula kan, yang orang kata beginner, boleh mulakan ahadukum buka ni. Anta. Tapi tuan-puan kena ingat, tak semestinya buat tu dia akan confirm jadi. Sebab apa-apa pun dia bergantung pada kedudukan lidah kita sebenarnya. Cuma ini hanya pendekatan sahaja. Supaya kita rasa nak lenturkan bunyi tu supaya tidak berlakunya unsur tebal. Cuma saya ingatkan sekali lagi, tak semestinya kita buat tarik kita punya hujung bibir ni macam tu kan. Kita macam seolah-olah senyum tu lah. Ataupun biasa istilah seringai dan sebagainya. Tapi belum tentu lagi kalau kita buat begitu jadi. Sebab asalnya tak payah buat pun dah jadi. Kan? Ayawaddu ahadukum an takuna. Tapi insyaAllah cubalah. Mungkin jadi. Jangan risau. Kan itu namanya pendekatan. Kita cuba. Mana tahu ia menghasilkan bunyi yang lebih baik daripada sebelum-sebelum ni. InsyaAllah. Jelas ke? Baik, kita teruskan lagi. Yang baru masuk, jangan lupa selamat datang semua. Waalaikumsalam. Yang belum share, tolong share dulu nah. Ramai kita masuk lagi ni. Tolong share dulu. Terima kasih. Baik, ku tu kita tengok ni. Ku ni 2 harakat. Sebab apa ada waw mat kat sini? Waw mat sebelumnya baris depan.
Okey, clear. Ku 2 harakat macam biasa. Na lahu. Na pada atas, na macam biasa. Hu 2 harakat lah. Na lahu, hu 2 harakat. Sebab apa ada waw mat kecil ni sebelumnya baris depan. Muncung ke? Kenalah sebab dia baris depan kan. Lahu. Jangan sorok-sorok bibir tu. Jangan sorok-sorok lahu, lahu. Muncung je. Tapi janganlah over sangat. Cukup sekadar bunyi tu sampai. Lahu, lahu jan, lahu jannatum. Nampak? InsyaAllah boleh nah. So, hu tu hukumnya maksilah qasirah. Maksilah qasirah. Maksilah qasirah. Yang mana bacaan panjang yang berlaku ketika sambung sahaja. Dan dibaca dengan pendek 2 harakat. Sama macam maksli. Cuma namanya lah agak lain sikit. Alright. Kemudian jan. Kat sini nun bersabdu ni hukumnya wajibul gunnah. Wajib kita dengung. Sebab apa nun bersabdu ni memang kita tahu. Orang tak apa, sifatnya tu memang kena dengung. Nak tak nak kena dengung. Ni saya guna bahasa mudah lah. Sebab tu namanya wajibul gunnah. Dan ianya berlaku pada nun bersabdu. Dan juga pada mim bersabdu. Itu asas dia tuan-puan. Itu asas dia. Baik. So, kadar dengung 2 harakat sahajalah. Dengung pun kena sempurna. Jangan malu-malu. Jangan, tak ada. Dia tak ada unsur ikhfa, unsur sembunyi pun semua tak ada. Kita buat secara sempurna. Lahu jan. Tapi tak perlulah bila kata sempurna tu kita beria sangat tekan kat hidung. Jan. Kan, kita tekan bunyi kat hidung tu. Alright. So, tak perlu. Okay. Mohon undur diri. Oh, ada kelas Ustaz dengan Ustazah Rehan. Baik, mantap. Teruskan. Ayawaddu ahadukum an takuna lahu jannatum tu. Sempurna nah. Kemudian tanwin bertemu mim. Kita tengok. Tanwin ni, tanwin 99 bertemu dengan siapa? Huruf mim. Jadi kalau ikut pengenalan hukum nun mati dan mim mati, nun mati ataupun tanwin, memang kalau tanwin ni bertemu dengan mim ni hukum dia apa? Idgham bi gunnah. Siapa yang dah belajar asas-asas tajwid, insya-Allah tak ada masalah lah. Kan? Kat sini idgham bi gunnah. Jadi idgham ni masuk. Kita masukkan bunyi tanwin tu ke dalam mim. Sebab tu bila kita baca tum dan masuknya pun tu, tuan-tuan dan puan, masuk secara sempurna. Tum, tak ada unsur-unsur sembunyi ke, tak ada. Sama je macam kita baca pada nun bersabdu sebelum tu, jannatum. Dan kalau kita terlupa, andai kata kan, kita terlupa hukum, tak apalah. Janji kita ingat. Kita ingat, oh Ustaz pernah sebut, ataupun mana-mana guru-guru sebelum ni dah sebut dah. Kalau nampak je mim bersabdu, nun bersabdu, mesti kena dengung. Boleh nah? Lahu jannatum. Tu, idgham bi gunnah. Memasukkan bi gunnah dengan dengung. Dengung yang tadilah yang kita bincang tu kadar 2 harakat. Baik. Kemudian nun mati bertemu nun. Nun mati bertemu nun. Okey. Biasanya kalau huruf sama ni, huruf sama bertemu, maksudnya nun mati bertemu dengan nun hidup kan. Nun mati bertemu dengan hidup, biasa orang sebut idgham mutamathilain. Betul tak? Nun mati bertemu nun mutamathilain. Boleh juga kita nak istilahkan tu. Tapi nak mudah, kita berbalik pada kaedah yang biasa kita belajar, yang masyhur kita biasa belajar. Kita sebut dia dalam perbincangan nun mati lah, sebab ni nun mati. So kalau kita belajar hukum nun mati ataupun tanwin, nun bertemu nun hukumnya idgham bi gunnah. Okey, idgham bi gunnah. Saya saja sebut tadi supaya kita tak rasa keliru, dan hakikatnya dia adalah benda yang sama.
Kalau kita kata kat sini idgham mutamasilain, andai kata nah, siapa yang dah pernah belajar lebih sikit, dan saya yakin tuan-puan pun faham. Apabila nun mati bertemu dengan nun, idgham mutamasilain. Boleh juga kita sebut tu, tak ada masalah. Cuma macam saya kata tadi lah. Macam saya kata tadi, berbalik kepada kaedah yang kita biasa belajar. Sebut je idgham bi gunnah ataupun idgham ma'al gunnah. Sama je. Okey? Kita sebut dari sudut hukum yang menjadi kebiasaan bagi masyarakat di luar tu. Boleh? So, min sekali lagi, dengung dua harakat. Alright? Jannatum min nakhi. Ada 3 dengung. Tapi betul ketiga? Ke ada lagi? Jom kita tengok. Khi. Okey, khi ni tak ada dengung lah. Khi 2 harakat sahaja. Ya mad sebelumnya baris bawah. Min nakhi. Khi. Huruf kha ni tebal tuan-puan. Bersifat isti'la. Terangkatnya pangkal lidah. Walaupun dia berbaris bawah, tapi sifat tebal tu masih lagi wujud. Cuma ianya tidaklah setebal macam baris atas. Kha. Tidaklah setebal macam baris depan. Khu. Bila dia baris bawah, kadar ketebalannya mungkin agak berkurang sikit sebab dia baris bawah. Min nakhi. Tapi pangkal lidah tetap naik. Jangan kita bila kata, oh baris bawah lembut ya ustaz, nipis. Dia tak ada istilah begitu. Huruf isti'la ni huruf yang tebal selamanya. Min nakhi, khi, min nakhi. Jangan cuba-cuba untuk kita usaha nak bagi nampak bunyi nipis. Tak perlu tuan-puan. Dan kenapa jadi begitu? Sebab kita fokus, oh baris bawah. Mungkin kita terbawa konsep ra. Ra kan baris bawah nipis. Ra, ri. Pada huruf isti'la tidak tuan-puan. Jadi tak perlu pun kita baca begini. Nipis Min nakhiliu. Pelik tuan-puan bunyi dia. Min nakhiliu. Biasa je. Okey, itu sifat asli dia tuan-puan. Jannatum min nakhiliu wa a'nab. Okey. Baik. Kemudian tanwin bertemu waw. Waalaikumsalam kepada sahabat-sahabat yang beri salam yang baru masuk. Ahlan. Okey. Teruskan, tekan butang share dulu yang baru masuk ni. Baik. Nakhiliu. Tanwin bertemu waw. Idgham bi gunnah. Okey, idgham bi gunnah. Sekali lagi. Kita jumpa. Tadi dah ada 3 dah yang kena dengung. So, tambah ni pula lagi. Liu idgham bi gunnah juga. Okey, tanwin tidak selari. Bertemu dengan waw, kan? Jadi, di sini, idgham ni, kan idgham ni maksudnya masuk, kan? Liu. Perasan tak? Dia masuk tidak sempurna. Apa yang dikatakan sempurna tak sempurna ni? Okey, kalau sempurna maksudnya kita direct masuk tanwin tu terus pada waw. Liwa itu sempurna. Okey, tapi kalau begini liu, nampak? Makhraj nun hilang tuan-puan. Makhraj nun hilang. Nun tu memang tak ada pada tulisan lah. Dia ada dalam. Bila kita bedah tanwin tu baru kita tahu kan ada nun dalam tu. Jadi makhrajnya hilang, yang kekal sifat. Sifat dengungnya masih ada. Nakhiliu. Jadi sebab tu kalau sebelum-sebelum ni saya selalu pesan, pastikan bila kita nak lakukan idgham pada waw dan ya, contoh ni waw lah, tanwin bertemu waw kan, ataupun tanwin yang bertemu ya. Okey. Pastikan ianya berlaku dengan keadaan yang cantik dan tidak kosong. Cantik tu macam mana? Maksudnya mengekalkan dengung dia lah. Dan tidak kosong maksudnya kita buang dengung. Contoh kita buang dengung nakhiliu wa a'nab. Nakhiliu wa
Saya baca dengan tenaga yang sama, tuan-puan. Min nakhili wa a'nab. Tu kosong. Maknanya kita buat secara sempurna lah. Jadi kita bukan nak dengung secara sempurna. Tidak sempurna. Dengung tidak sempurna. Min nakhili wa a'nab. Nakhili liu. Bila kita tutup hidung, ada unsur dengung tu, insyaAllah jadilah hukum idgham di sini. Tapi kalau kita buat kosong, liu wa a'nab, liu, beza dengan liu. Jadi tuan-tuan dan puan, ingat, gunnah ni maksudnya dengung. Dengung ni adalah sautul jamil, suara yang cantik. Dengung ni adalah suara yang cantik. Sebab tu kita dengar indahnya bacaan Quran ni, sebab ada elemen-elemen dengung, wujudnya part dengung tu yang mencantikkan lagi. Kalau kosong, bunyi dia memang pelik lah tuan-puan. Nakhili wa a'na, nakhili wa a'nab. Itu yang saya maksudkan. Okey. Biasa orang Arab istilahkan dengung ni suara yang cantik, sautul jamil. Dengung ni ada suara yang cantik, suara yang indah. Lahu jannatum min nakhilin wa a'nab. Tambah kat sini ada 4 dengung. Jantum, min, liu. Gitu nah. InsyaAllah, mudah-mudahan tuan-tuan perempuan jelaslah dengan apa yang saya kongsikan ini. Kita sambung lagi. Wa a'na, liu wa. Kita sebutlah, wa ni macam biasa, satu harakat je. Wa a. Hamzah, pangkal kerongkong. Ain, tengah kerongkong. Hamzah pangkal, bawah sekali. Ain, tengah kerongkong. Wa'a. Ingat, kepala Hamzah tu selesaikan dulu. Kepala, maksud saya bunyi lah. Bunyi starting Hamzah tu a. Wa'a. Dengung tu sengau kan Ustaz? Istilah kita nak faham tu, dengung tu suara sengau lah. Suara sengau, suara hidung. Okey, tapi sengau yang cantik. Okey, bukan sengau nakhiliu jannatum min nakhiliu. Itu pun sengau juga. Tapi dia tidak bertepatan dengan kaedah lah. Boleh lah, tapi betul. Puan Azmi sengau lah. Okey, suara dengung sengau. Suara hidung. Tapi bila kita tak nak, saya tak mention lah sengau. Kan? Okey, tuan-puan kat sini kena sengau sikit sebab orang akan faham sengau tu jannatum contohlah. Tapi saya yakin tuan-puan takkanlah buat gitu, tak? Dah ngaji, dah belajar. Tapi apa pun itulah maksud dia. Alright? Wa'a'na. Baik, tadi saya sebut hamzah tu sebut betul-betul pangkal kerongkong. Pangkal kerongkong. Kemudian baru naik pada ain, tengah kerongkong yang perlu disempitkan. Itu susah saya nak demo satu-satu kan. Gitu. Kena gabung juga. Wa'a'na. Min nakhilin wa'a'nab. Gitu. Okey, matikan ain, sempitkan dia, dan jangan lupa sifat yang perlu dipelihara di sini pada ain ini, sifat tawassutnya. Jangan tahan suara.
Wa'a. Wa'a. Tu. Dia banyak orang kata apa, banyaklah kesilapan halus yang kita tak sedar yang boleh berlaku pada sebutan ni. Boleh jadi a. Boleh jadi dua-dua ain, wa'ana. Okey. Boleh jadi ain, hamzah jadi ain, wa'a. Hamzah jadi ain, wa'a. Ain yang mati tu jadi hamzah. Wa'a. Wa'na. Nampak? Min nakhilin wa'na. Wa' terbalik. Tapi kita nak bukan a. Beza kan? Bunyi hampir je tuan-puan. Sebab tu kena faham makhraj dan sifat. Okey, tak dapat sifat semua pun dapat yang utama tu dulu. Contoh macam saya sebut tawassut tadi, iaitu suara yang tidak tertahan, suara yang tidak terlepas. Min nakhilin wa'a. Dengan hasil kita menyempitkan pada bahagian tengah kerongkong kita itu, menghasilkan tawassut tu sendiri sebenarnya, secara tidak langsung. Okey. Wa'a'nabin. Okey, sorry. Kita berhenti kat sini dululah. Wa'a'nab. Ma'arid lis-sukun. Kita waqaf pada ba, berhenti pada ba. Sebelumnya ada ma asli. Jadi kita sebut ma'arid lis-sukun lah. Kadar bacaan 2, 4 ataupun 6 harakat. Baik, saya baca daripada awal. Nanti kita baca sama-sama. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. أَيَوَدُّ أَحَدُكُمْ أَن تَكُونَ لَهُ جَنَّةٌ مِّن نَخِيلٍ وَأَعْنَابٍ. Okey, lupa saya nak sebut tadi, bila kita berhenti pada ma'arid ni, wa'anab, hujung tu ada qalqalah lah, lantunan. Qalqalah apa? Kubra. Lantunan yang besar. Okey, qalqalah kubra. Begitu. Okey, ready semua? Jom kita baca. Kita mula dengan isti'azah. Kemudian kita terus pada bacaan. Sedia, tarik nafas. 1, 2, mula. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أيود أحدكم أن تكون له جنة نخيل وأعناب. Okey, selesai. Kemudian kita tengok kat sini. Tajri. Okey, huruf jim yang kita matikan berlakunya qalqalah lah, lantunan kat sini. Tajri. Santai je, layan ke dia. Jangan jangan terkejut-terkejutkan bunyi dia. Tajri, tajri, taj. Itu qalqalah sughra punya kaedah tu, gitulah, santai. Qalqalah sughra, saghir maksudnya kecil kan? Lantunan yang kecil, yang lemah, kita kata. Lantunan yang lemah. Tajri, tajri, tajri. Ra baris bawah nipis. Okey, kemudian dibaca dengan panjang 2 harakat disebabkan ada ya mat di sini. Tajri, min nun mati bertemu ta, dengung 2 harakat, confirm. Alright, hukum ikhfa hakiki, sembunyikan nun. Okey, kemudian kena semak ta ni. Huruf ta ni tebal ke nipis, so kita tahu dia huruf yang nipis, maka dengung pun nipis. Tajri minta. Ingat tadi saya sebut kaedah dia? Ni buka rahang kita ni. Minta tihal anharu lahu tahti. Baik.
matikan ha ni, sempitkan di tengah kerongkong kita. Ta baris bawah ti. Tahti. Kemudian ha ini terus masuk dalam lam yang bertanda sukun. Ini hukumnya alif lam qamariyah. Tahtihal. Tahtihal anharu. Anharu lahu fiha. Baik. Min tahtihal an. Hal tadi alif lam qamariyah, kemudian hamzah matikan nun. An. Baik. Kemudian nun mati ni tengok selepas dia ada huruf ha, huruf izhar lah. Okey, huruf halqum kita. Jadi di sini hukumnya izhar halqi. Jelaskan sebutan nun. Jelaskan apa? Makhraj dan sifatnya. Min tahtihal anharu. Ha. Okey, ha tak boleh tebal. Anharu. Sebab terpengaruh dengan ra ni. Ra ni tebal tahu. Sebab daripada depan kan. Anharu. Ru. Biasa je. Ha dua harakat lah. Ni kita istilahkan biasanya apa? Ha simpul kita sebut kan. Ha simpul. Ni alif mat kecil ni nampak ni. Jangan abaikan dia. Kita baca dua harakat. Mat asli. Anharu. Ru. Ra pada depan. Ru. 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 Ru lahu. Ru lahu. Ru lahu. Ru lahu. Lam pada atas lahu. Maksilah qasirah. Dua harakat. Okey, maksilah qasirah, dua harakat. Memang bacanya sama macam mat asli lah. Dan memang rupanya pun memang mirip mat asli. Kan? Ni waw mat, ada huruf mat. Kemudian sebelumnya baris depan. Cuma disebabkan dia melibatkan hal dhamir inilah. Yang mana dia panjang dua harakat ni kalau ketika wasal je. Sebab tu maksilah. Silah ni sambung. Ketika sambung. Okey. Dan dibaca dengan qasirah pendek. Qasir dua harakat. Lahu fiha. Kita berhenti kat sini dulu. Fi dua harakat ni yamat. Ha pun dua harakat ni alif mat. Fiha. Macam biasalah. Baik. Kemudian tak apa, kita berhenti sini dulu. Saya baca dululah. Okey. Sekali kita baca sama-sama. Kita ambil daripada sini. Min nakhi. Okey, saya ambil daripada min nakhiliu. Min nakhiliu wa a'nabin tajri min tahtihal anharu lahu fiha. Okey, ready semua? Kita baca sama-sama Min nakhiliu. Satu. Dua. Mula. Min nakhiliu wa a'nabin tajri min tahtihal anharu lahu fiha. Boleh. Kita ambil pendek-pendek lah Kita ambil pendek-pendek. Okey, ni kita buat sampai sini je. Kita buat pendek-pendek sampai thamarat. So, min kulli. Okey, nun mati bertemu kaf ini ikhfa haqiqi. Okey. Ikhfa haqiqi. Dan kena check status huruf kaf ni. Huruf kaf ni dia nipis. Tapi bila kata nipis, dia bukannya nipis macam kita sebut ikhfa pada ta. Minta, minka, lain. Apapun berbalik pada makhraj kaf. Walaupun dia bersifat istifal, tapi kena berbalik pada makhraj. Makhraj kaf kat mana? Makhraj kaf. Makhraj kaf kat mana? Dia pangkal lidah, tuan-puan. Tapi dia selepas daripada huruf qaf. Dia dalam kategori pangkal dan dia hampir ke tengah lidah.
Ka. Ak, 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 ak. Itu. Minku. Tu bunyi dia. Lahu fiha min kulli thamara. Okay. Ambil fiha tu je. Fiha minku min kulli thamarat min kulli Baik. Selesai ikhfa pada kaf ni. Jadi sembunyikan nun dan sedia untuk sebut kaf. Min kulli. Lam bersabdu ni. Kulli tha. Kemudian kat sini ada huruf tha. Baik, pertama saya sebut dulu hukum kat sini alif lam syamsiah lah. Okey. Min kulli tha. Okey, alif lam syamsiah. Selesailah. Kemudian yang tha tu, kita kena ingat makhraj dia macam mana. Kena keluarkan hujung lidah sedikit sahaja. Kullith, litha, litha. Tuan-puan jangan keluar lebih sangat. Kalau lebih, nanti jadi susah nak sebut. Lith. Mulalah. Orang tengok gelak je tak. Pakai hair baca kopi tu. Sikit je hujung lidah. Sebab tu nama hujung. Sebab tu kita tak, kalau tengok dalam kitab, tak sebut keluarkan lidah ketika huruf sa. Terlalu umum. Kalau orang tak faham baru first time baca kitab, baca buku, takut faham je macam tu. Sebab tu para ulama tulis hujung. Min kulli tha. Ustaz ada ukuran ke? Tak ada pun. Okey, tak ada ukuran. Kalau ada ukuran, para ulama dah letak dah. Keluarkan hujung makhraj tha, keluarkan hujung lidah dengan ukuran 0.1 mm contoh tak? Jadi hujung lidah tuan-puan Jangan kita memberatkan benda yang tak perlu. Min kulli tha. Cukup keluar hujung lidah, selesai. Khalas. Okey. Dia tak ada istilah terlebih, terkurang. Terlebih tu mungkin. Terkurang tu mungkin tidak. Asal keluar tu jadilah tu. Litha. Buat yang paling minimum. Litha. Min kulli thamarat. Okey. Jelas tuan-tuan perempuan huruf tha ni. Kemudian mim pada atas ma, ra pada atas ra. Okey, ra pada atas ra. Dan kita tengok ni. Ni ada alif mat ni kecil. Ra. Asalnya 2 harakat. Tapi kalau keluar hujung lidah pun betul lah ya Ustaz. Kalau keluar hujung lidah pun betul lah Ustaz. Memang keluar hujung lidah pun. Puan Radiah. Memang hujung lidah. Kita tak sebut keluar lidah. Sebab kalau keluar lidah ni memang satu, orang tak apa, umum. Dia satu statement yang umum. Keluarkan hujung lidah. Nampak? Kita fahamlah hujung. Tapi kalau kata keluarkan lidah, itu yang list. Sampai kembung-kembung pipi. Lidah terkeluar. Kena pula baru makan buah naga. Sudah. Elok. Boleh tuan-puan? Makan buah naga purple tu kan? Buah naga kan ada yang putih kan? Putih tak ada apa-apa lah. Makan yang buah naga. Itu. Tak pun boleh lepas makan asam ke? Dah lama tak makan asam. Tak pun ni boleh lepas bantai kambing lembu. Teringin pula nak makan benda masak. Makanlah asam. Udah merah bibir tu. Lidahnya. Tu sebut pula sa, keluar pula lidah penuh. Allah. Package lengkap tu. Benar? Ingat. Keluarkan lidah. Ya, keluarkan hujung lidah. Jangan jelir lidah sampai ke bawah. Itu nanti dia mirip kepada suatu haiwan ciptaan Allah tuan. Tapi tak naklah saya sebut. Kan saya kena kecam pula. Tapi itulah hakikatnya.
Okey? Siapa yang faham, dia faham. Wallahu ta'ala a'lam. Kita teruskan. Rod. Kita berhenti kat rod ni. Hukumnya 246 lah. Ma'arid lisukun. Okey? Ma'arid lisukun. Fiha min kulli thamarat. Okey, bila kita berhenti pada ta tu, orang favourite buat sifat hams pada ta ni. Cuma ingat, saya selalu sebut, jangan bagi bunyi bocor. Selesaikan syiddah dahulu. Rat. Kemudian baru lepas. Thamarat. Tapi dari sudut praktikal bukanlah macam saya buat tadi. Saya buat tadi pelan-pelan sebab nak bagi tuan-puan nampak. Selesaikan syiddah. Rat. Baru hams. Tapi bila praktikal yang sebenar, jangan salah faham. Bukannya kita baca tu lewat macam tu. Samarat. Kan, dia tu senyum-senyum tengok orang. Dia tu pandang dia. Amboi. Lambat sangat tuan-puan, tak payah. Selesai kan? Kulli samarat. Macam tu. Dapat? Sekarang salah faham. Ambil yang saya cerita awal. Ambil point tak habis tuan-puan. Itu bahaya belajar ambil point tak habis tu. Itu saya nampak ustaz tu ada ajar macam ni. Tak tahulah. Tengok video saya seminit tak? 30 saat saya cerita pasal. Dia ambil point tu je. Ustaz tu pelik lah. Ustaz Izzi ngaji tu pelik. Ada ke dia ajar hamas baca samarat? Lama ustaz kan? Tu lah. Nampak? Tu risau tu. Nampak fitnah di mana-mana. Jadi kena hati-hati. Sebab tu saya sebut ni. Dari sudut praktikal sebenar, selesaikan macam ni lah. Min kulli thamarat. Syiddah hams. Okey? Faham ni? Boleh? Usah lama benar sekarang itu. Kata ambil point sikit. Ambil point sekerat. Udah faham je Robi tu. Baca kan. Bobo nak pergi ngaji. Min kulli thamarat. Pandang kawan, cik. Kawan tertanya-tanya. Mana hams dia? Dia pandang kawan tu. Itu lain pula. Okey, boleh tuan-puan. Gurau-gurau. Tak adalah Robi tu. Pelik benar tak? Siapa pula nak buat macam tu? Tapi tak mustahil tuan-puan. Dunia ni tak ada yang mustahil. Dunia ni tak ada yang mustahil. Boleh nah? Ustaz ni try tahan diri ni. Tak boleh. Saya pula salah. Saya okey je. Tuan-puan lah. Boleh nah, insyaAllah. Pelan-pelan buat. Yang penting jangan ni lah. Apa nama? Jangan bocor. Bocor ni Thamarat. Bunyi kereta api tu. Kita bukan nak tahulah COVID tuan-puan. Dah lama tak balik kampung. Rindu kan naik bas, kereta api semua. Jangan lepas geram kat sini. Tak payah. Sini kita ikut. Syiddah dulu. Baru hams. Boleh? Min kulli thamarat. Dah. Tak payah kuat-kuat. Selesai dah. Lepas tu viral. Itulah pasal. Doa busuk nama saya. Okay, kita baca dulu lah sampai kita ambil fiha min kulli thamarat. Kita buat kat situ dulu. Okay, saya baca sekali lagi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fiha min kulli thamarat. Okay, jom, go. Kita baca sama-sama. 1, 2, mula. Fiha min kulli thamarat. Boleh? Alhamdulillah. Terbaik semua. Saya dengar tu cantik je bunyi dia. Yang tuan-puan buat tu cantik je bunyi dia. Teruskan. Kekalkan bunyi macam tu. Ingat. Jangan tukar. Kekalkan bunyi macam tu. Cantik saya dengar tu. Alhamdulillah.
Baik, wa asabahul. Kita sambung Huruf waw baris atas wa. Okey, waw baris atas wa. Satu harakat. Sa ni tebal selamanya. Tebal selama ni tuan-puan. Orang Perak kata tebal. Nah, tebal selamanya. Sa wa sa. Ni jangan pengaruh, jangan bawa pengaruh sa ni pada hamzah, jangan awal sangat, relax je. Okey? Wa asabahul wa asabahul, jangan wa asa bul hilang bunyi o. Boleh tak? Min kulli thamarat. Okay, berhenti tadi kan? Wa asa. Gitu. Okay. Clear? On tak on? Wa asabahul bahul. Okay. Ni. Hul. Alif lam qamariyah. Kibaru wala. Ni. Ada huruf kaf dari bawah, ba dari atas, ra dari depan, wa dari atas, lam dari atas. 1, 2, 3, 4, 5. Ni tuan-puan. Ada 5 huruf yang perlu kita apa nama? Kena konsisten bunyi dia. Satu harakat tu. Kena kemah. Kemahkan bunyi dia. Kemaskan. Kemas. Wa asabahul kibaru walahu kibaru wala. Biasanya tuan-puan, pengalaman saya lah. Saya tak tahu, kadang-kadang orang panik tau jumpa kat sini. Benda ni, bacaan yang direct satu harakat ni. Jadi panik. Saya tak tahulah apa yang difikirkan waktu tu kan. Mungkin dia terlalu nak fokus sangat pada penulisan tu. Maksudnya dia nak kenal pasti setiap harakat tu. Sampai dia, bila panik, terus bacaan jadi huru-hara. Itu bahasa mudah nak faham huru-hara lah tuan-puan kan. Kibaru wa. Itu. Mungkin faktor tu. Sebab tu saya kata tadi, kena tengok betul-betul, konsisten bunyi dia. Kibaru walahu. Dia sebab pengaruh kita sebelum-sebelum tu ada mat kena 4 harakat. Ada yang 2, ada yang dengung. Tiba kita masuk dalam satu zon yang kita kena pak. Satu. Itu yang jadi kelang kabut tu. Sebab bunyi dia macam dah tak seiring dengan tempo kita. Kan kalau macam dia, saya bagi situasi dia macam ni kan. Kita baca daripada fiha ni kita ada pengawalan, ada 1, ada 2. Fiha min kulli thamarati wa asabahul kibaru walahu. Nampak? Dia macam lari sikit. Tu saya kata dia dalam zon yang lain. Panjang. Wa asabahul kibaru walahu. Nampak? Kat sini kalau tak jaga betul-betul memang terabur bunyi dia. Tambah pula yang nak fokus lagu, habis. Kat sini kalau biasa bawa lagu Nahwan ke apa, tiba-tiba kat sini masuklah lagu Piramli ke. Tak? Lagu Saloma ke. Tiba-tiba. Panik ni pasal. Udah. Itu kata terabur tu, jadi hati-hati. Tengok satu-satu tu. Wa asabahul kibaru wala. Sebab tu penting bila ngaji ni kena ada penunjuk tuan-puan. Tak kisahlah nak pakai lidi kambing ke, nak pakai apa benda yang tuan-puan boleh letak pen ke terpulang. Ya? Kita letak kat baris tu tuan-puan. Macam ni contoh tengok mouse saya ni. Wa asabahul kiba. Bila ba ni letak kat baris atas ni. Ruwalahu, supaya kita punya otak ni akan seiring dengan apa yang kita lihat tu. Walaupun kadang-kadang tak jadi tu, biasalah kan. Tapi latih begitu.
Letak penunjuk tu jangan malu. Macam budak lah ustaz. Usah fikir kau begitu. Saya pun ngaji pakai pen tu, pen tunjuk. Kalau tidak tengok macam tengok. Tengok macam tu susah. Macam tengok macam tu kan. Melainkan kalau ayat kita hafal tu lain lah. Tapi ni ayat-ayat yang mungkin jarang kita baca. Kan? Boleh? So, latih tempo kat situ. InsyaAllah lama-lama terdapat. Ikut kelas tamhid dapat belajar tempo. Ya. Kelas asas tu. InsyaAllah. Okay nah? Jadi, lidi sate ustaz. Ya. Tak kisah nak pakai lidi apa pun. Daun buluh ke... Tak kisahlah pakai. Lidi sate lah seorang buat kan. Lidi. Kedai RM2 pada jual. Jangan pakai sate pula tuan-puan. Tengah berminyak-minyak tu sate. Ditalanya ke Quran tu. Sekarang bukan tengok baris. Tengok je sate tu. Kena pula dia berasap-berasap minyak tu lagi. Dah tak jadi pula. Tak apa ustaz. Saya guna belakang lidi. Sate tu kat belakang. Lidi depan. Sate kat sini. Itu pun satu hal juga. Ada je idea dia. Pakai lidi. Pakai lidi ke, pakai pensel ke, terpulang. Asalkan point dia kita tunjuk pada baris-baris tu. Supaya mata kita ni jadi lebih fokus dengan apa yang kita lihat. Walaupun hakikatnya nanti tuan-puan akan alami juga. Lidi ni dah tunjuk dah. Dah tunjuk dah key. Contoh kaf dari bawah dah tunjuk lidi kat key. Tapi tetap kita baca ka. Kan? Jadi kalau macam tu nak buat apa? Tuan-puan tambah lagi lidi. Tambahlah dalam 10-20 batang lagi. Tak ada lah. Gurau-gurau. Dia biasalah. Awal-awal dia mungkin akan alami macam tu. Jangan tambah lidi. Tak payah. Pakai satu je. Usah banyak-banyak. Banyak-banyak kan tutup terus hurufnya tu. Pakai satu lidi je. Tu kalau ada lagi kesilapan tu biasa. Peringkat awal memang macam tu. Tapi insyaAllah hasil dia superb tuan-puan. Terus je buat. Okay, pakai je lah duri landak, tak ada masalah. Jangan pakai landak, udah. Pakai duri dia. Okay, selesai. Wallahualam. Udah habis cerita bab ni ya. Kita sambung lagi. Wa asabahul. Okay, alif lam qamariyah kat sini. Ingat, jaga kat sini, satu harakat. Kibaru walahu. Ru kena tebal lah sebab baris depan. Okay. Kibaru walahu. Okay, walahu. Wa pada atas wa, lam pada atas la, hu. Dua harakat. Ni. Nampak ni? Ni waw mat sebelumnya baris depan ni tuan-puan. Okay. Wa asabahul kibaru wa lahu dhurri. Baik. Zal baris depan, zu. Okay, ra. Sajalah nak tanya balik, nak bincang sikit bab ra. Ra ni kena baca tebal ke nipis tuan-puan? Ni soalan. Ra ni baca tebal ke nipis? Kalau tebal kenapa? Kalau nipis kenapa? Sila nyatakan hujah masing-masing. Ini semua handai belaka ni. Saya tahu semua boleh jawab ni, saja je. Kok ada ngantuk kan? Bagi mencuba-cuba dulu jawab. Ra ni baca tebal ke nipis? Kalau tebal sebab apa? Kalau nipis pun kenapa? Nyatakan. Sila. Nipis. Lama tak makan sate. Siapa sebut sate tadi? Ini membuatkan kita rasa nak beli ni.
Sate. Sate lembu. Okey, tuan-puan. Nipis kerana ra baris bawah. Ra. Ulang soalan, Ustaz. Okey, ni ra yang bersabdu baris bawah ni. Nak baca tebal ke nipis? Kacang rebus. Ingat lagi tak? Okey, tuan-tuan dan puan. Terima kasih di atas jawapan tuan-tuan dan puan. Terbaik. So kat sini zurri. Kita kena baca dengan nipis. Alasan dia mudah je. Sebab dia ialah ra ni kan baris bawah. Itu je. Okey. Zurri. Wa asabahul kibaru wa lahu zurri. 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 ذرية ضعفاء ذري 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 tu je, biasa je. Tuan-puan relaxkan mulut. Jangan terlalu mengawal sangat. Kalau terlalu kawal nanti jadi penyek. Zurri Zurri kan? Macam kita sebut Zuri Zuri walahu zuri. Cuma kita tambah sabdu lah. Walahu zurri 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 walahu zurriyatun. Okey. Kalau wakaf tebal kan, tak boleh wakaf kat sini. Takkan jadilah. Dia memang akan berlaku dalam keadaan sambung je. Okey. Sebab ni satu perkataan ni, dia tak boleh jadi zur. Dia akan jadi waqaf qabih, hodoh selama-lamanya. Okey. Dia sebab zurriyatun ni satu perkataan. Jadi kita tak boleh berhenti, kita boleh sambung je. Dan tetap dibaca dengan nipis. Nah. Wa asabahul kibaru wa lahu zurri relax je tuan-puan. Jangan duk fikir benda apa. Walahu zurri. Jangan terlalu fokus sangat nipis. Nanti jadi penyek. Zurri. Betul? Pelik lah. Siapa yang zu? Macam Puan Zurina nama dia. Geram kalau orang panggil. Puan Zurina. Contoh tak? Orang tanya apa tu? Saya tak boleh ngaji ra baris bawah nipis. Zurina. Contoh panggil orang kan. Dia dah terbiasa macam tu. Biasa je. Zuri, Puan Zurina, ri nipis. Zurriya. Nampak? Boleh? Jangan terlalu orang tu apa? Nak kawal sangat. Nakkan nipis tu. Sampai rupanya tak sedar. Rosak sifat dia. Okey, Zuri. Tak mau gitu nah. Minta maaf Puan Zurina, saja je. Ambil. Zuriyah ni maksudnya zuriat lah. Zuriat. Boleh nah? Okey, selesai. Zurriyatu. Kalau tebal, zurri. Okey. So tak nak tebal lah, nipis. Okey. Selain daripada ra sabdu ni, ya sabdu ni pun kena jaga juga. Riya. Walahu zurriyatu. Okey, tanwin bertemu dad. Pertama, dengung kat sini ni ikhfa hakiki dengung confirm tebal lah. Tapi dengung dia bukan macam dengung tebal pada qaf. Min qab syai'in qa. Tu qaf lain, pangkal lidah. Ni dad tuan-puan. Zurriyatun du. Jangan samakan dengan ikhfa ingat. Jangan samakan dengan qaf, ikhfa pada qaf. Ikhfa pada dha lain. Tudu. Zurriyatun du'afa. Boleh?
du'afa. Da bagi depan, ain bagi atas, a. Okey. Fa ni kita panjangkan. Kalau kita tengok kat sini, hukum mak wajib muttasil ni. Okey, cuma saya nak berhenti kat sini. Jadi bila kita berhenti kat sini, tuan-puan, apa pun kita berbalik pada hukum asal dulu. Hukum asal 4 ataupun 5 harakat lah bagi mak wajib. Iaitu pertemuan mak asli dengan hamzah. Ataupun huruf mat dengan hamzah. Ataupun clue yang biasa kita mudah ingat, yang biasa disebut-sebut oleh guru-guru Quran. Simbol misai kan. Simbol ombak yang bertemu dengan hamzah mesti baca 4 atau 5 harakat. Okey, selesai dah kat situ. Cuma kita kena faham apabila kita berhenti. Okey, bila kita berhenti pada mat wajib muttasil yang mana hamzahnya di hujung perkataan, macam ni kan, du'afa, hamzah tu di hujung perkataan. Maka kadar yang boleh dibaca ialah 4, 5 ataupun 6. 4, 5 ataupun 6. Boleh? Dzurriyyatun du'afa. 4, 5 ataupun 6. Siapa yang boleh ingat, alhamdulillah. Tapi kalau yang rasa lupa, risau-risau, jadi pening ke apa, berbalik pada kaedah asal. Tak apa, kita faham. Lain orang, lain cara faham dia. Nak terima tu. Ambil yang basic dulu, 4 ataupun 5 harakat. Takut pening kan dengan hukum mak jaiz, tak apalah. Ambil yang kaedah dulu. Ambil ke kaedah asal, 4 ataupun 5 harakat. Jangan 2 je. Du'afa. Udah. Itu tak maulah. Itu dah lari daripada kebiasaan. 4, 5 ataupun 6. Kenapa boleh 6 tu? Sebab dia iktiraf sebagai ma'arid li sukun juga kat situ. Okey, mak wajib muttasil ma'arid li sukun. Okey, mak wajib ma'arid li sukun. Boleh juga istilah macam tu. Sebut mak wajib muttasil pun okey tuan-tuan, tak ada masalah. Itu hanya istilah sahaja. Okey, tapi syarat dia berlaku ketika waqaf, ketika berhenti. Ingat, ketika berhenti. Waktu sambung kekal pada kaedah lah. 4 ataupun 5. 4 lebih utama. Wallahu a'lam. Saya baca balik. Saya ambil daripada ni. Wa asabahu al-kibaru wa lahu dhurriyyatun du'afa. Boleh kita baca sama-sama. Ready? Tarik nafas. Wa asa. 1, 2, mula. وَأَصَابَهُ الْكِبَرُ وَلَهُ ذُرِّيَّةٌ ضُعَفَاءُ. ذُرِّيَّةٌ ضُ. Makhraj ضad, tepi lidah. ذُرِّيَّةٌ ضُ. Bunyi dia betul. Itu kata izhar, ikhfa. Sembunyikan. Dan bersedia nak sebut dad. Maksudnya lidah kita ni entah mana hala, tapi dia hampir dengan makhraj dad. Fahamkan macam tu. Fa'asabaha. Kita sambung. Okey. Fa'a. Ni bukan huruf mat, ni hamzah, rumah hamzah. Fa'a. Sa 2 harakat, tebal selamanya. Fa'asa. Baha. Mat bertemu dengan hamzah. Huruf mat bertemu dengan hamzah. Mat jaiz munfasil. Pertemuan huruf mat dengan hamzah dalam 2 kalimah. Biha 1 perkataan. I'sar 1 perkataan. Fa'asabaha 4 atau 5 harakat. I. Baris bawah hamzah. Pangkal kerongkong. Matikan ain. Tengah kerongkong. I'sa. Fa'asabaha i'sarun fihina. Tuan-puan jangan terlalu, saya faham. Dia ingat, syarat ain ni jangan tahan suara je. Tapi kalau dia berlakunya ataupun bunyi yang perbezaannya nipis tu, itu tak payah bawa satu, maksudnya tak perlu diperbincangkan tuan-puan. Itu kira dah jadilah tu. Jangan kita, kalau ada bunyi ada sikit tu, dah jadilah. Okey? Dia bukan sampai bila kata, oh betul-betul tawassut.
Nak juga nampak punya tak. Dia syarat dia dah lepas syarat tidak tertahan suara tu. Ni tahan kan? I, i, i. Tapi kalau ada ada sikit tu. Dah ada tu insya-Allah jadilah tu. Tak payahlah kata tak jadi tu, lebihkan lagi tawassut tu, lebihkan lagi. Tak perlu dah. Sebab lain orang lain karakter dia, bunyi dia tu. Mungkin agak pendek bunyi dia. Apapun berbalik pada tempo kita. Contoh baca laju. Fa'asabaha i'saru. Adakah kita nak kata, ain tu tak cukup tawassut? Tidak. Dia syarat dia, jangan tahan suara. Fa'asabaha i'saru. Dah ada tu, dah lah tu. Jadilah tu. Tak perlu kita fokus sangat sampai baca laju pun. Fa'asabaha i'saru fihi narun fahtarakat. Kan? Sampai kita terlalu nak fokus sangat sehingga tempo kita sendiri pun dah terabur sikit kat situ. Jadi kena jelas kat sini. Boleh nah? Yang penting jangan potong. Itu je. Tak mau. فأصابها إعصار في. Okey, wallahu alam. Baik, seterusnya sa ni tebal. Sa dua harakat. Dua harakat tebal selamanya. Ru. Okey, dari depan tanwin bertemu fa. Ikhfa. Ru. Fihi ikhfa hakiki. Sembunyikan tanwin tu dan sedia sebut fa, dan fa ni baris bawah baca dua harakat. Fi hina dua harakat masli. Sekali lagi tanwin bertemu fa, ikhfa hakiki. Cuma dia baris depan lah. Sorry, dia baris atas. Tadi baris bawah. Fi fa. Itu je beza dia. Kaedah dengung tu samalah. Fahta. Fa ni terus matikan habdas ni. Raqa. Ra dengan qa kekalkan sifat tebal dia. Sebab tebal ra ni di baris atas dan qaf ni confirm lah huruf isti'la. Matikan ta dengan selesaikan syiddah, tahannya suara qad, kemudian baru hams. Qad, nafas yang terlepas. فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت. Okey, selesai. Kita sambung lah. Sekali kita baca terus daripada fa'asa ni. Kazalika. Baik, huruf zal keluar ke hujung lidah. Kaza, huruf kaf, kaza. Okay, kaza. Kena keluar hujung lidah tuan-tuan. Kalau tak keluar hujung lidah, nanti jadi nama pelakon tak? Kaza. Ada ke nama pelakon nama Kaza? Ada kan? Saya pun lupa. Rasa macam ada. Orang Parik. Orang Perak. Ke saya silap? Syarat dia, nak bezakan dengan pelakon tadi, kena keluar hujung lidah. Kazalika. Boleh? Ni, keluar hujung lidah. Huruf zal. Lam baris bawah li, ka ni, baris atas. Kazalika yubayyinullahu. Lika. Huruf lam baris bawah li. Kaf baris atas ka. Baik, dalam ni. Dalam kaf ni ialah huruf kaf. Senang sebut macam tu kan. Bukan hamzah nah. Dalam kaf. Dalam perut kaf tu adalah kepala huruf kaf. Huruf kaf. Kadzalika yubayyinullah. Yubayyi. Ya baris bawah bersabdu. Yubayyi. Nullah. Kalimah Allah sebelumnya baris depan. Kadzalika yubayyinullahu lakumul. Kalimah Allah kena tebal. Yubayyinullahu. Nullahu. Ha baris depan hu. Okey. Clear ni?
Kadzalika yubayyinullahu. Ha pada depan. La. Lam pada atas. Lakumul. Mul alif lam qamar ya. A dua harakat. Hamzah duduk dalam. Okey, A dua harakat. Lakumul A. Mak badal. Ya mak asli. Tila'allakum. Mim mati bertemu ta. Izhar syafawi. Jelaskan sebutan mim. Jelaskan makhraj dan sifat mim. Tatafakkarun. Tatafakkaru. Ru tebal. Tatafakkarun. Run. Ma'ari lisukun. 2 boleh. 4 boleh. 6 pun boleh. Harakat dia lah. Okey. Kadzalika yubayyinullahu lakumul ayati la'allakum tatafakkarun. Boleh? Okey, kat sini فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت. Okey, boleh kita baca daripada sini. Fa'asa sampailah tatafakkarun. Kita baca sama-sama. Okey, tarik nafas semua. 1, 2, mula. فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون. Selesai. Alhamdulillah. Jadi selesai ayat 266 kita pada hari ini, tuan-puan. InsyaAllah. Okey, saya ada beberapa perkara nak maklumkan. Sekali kita baca lagi sekali daripada awal sehingga selesai. Cuma saya ada nak bagi tahu sesuatu pada tuan-puan. Alhamdulillah, kami di Easy Ngaji, okey, baru saja melancarkan Easy Ngaji Mat, tuan-puan. Easy Ngaji Mat. Jadi benda ni adalah satu kita kata agenda barulah yang Easy Ngaji lakukan. Jadi saya harap support daripada tuan-tuan perempuan lah. Dan atas sebab apa kita buat Easy Ngaji Mat ni? Sebab ramai yang bertanya berkaitan dengan produk-produk yang kita sediakan kepada kadang-kadang pemenang cabutan bertuah, kepada orang apa yang 10 pendaftaran terawal dapat buku-buku ni, dapat mak lah dan sebagainya. Jadi ni saya nak cerita ni lah. Jadi Easy Ngaji Mat ni dia macam kedai mat, okey, yang mana insya-Allah kita cuba menghasilkan beberapa produk yang boleh tuan-puan dapatkan daripada kami, daripada Easy Ngaji Mat ni, dan secara tak langsung membantu kami lah pembangunan di sini. Kan, sebab tu saya perlukan support daripada tuan-puan. Contohlah macam tuan-puan nak dapatkan buku Kembara Mahsyar ke, kemudian kita ada buku, kalau tuan-puan tengok kat sini ada gambar mak tu, mak santai tapi sampai. Kita punya apa, hashtag kita, tuan-puan. Jadi sebelum ni kita memang tak jual, kita hanya buat kepada yalah pemenang cabutan bertuah ataupun pemenang yang daftar awal bagi seminar-seminar ataupun program-program yang kita anjurkan. Jadi ada yang tanya, Ustaz tak jual ke? Jual lah. Jadi atas sebab itulah kami menubuhkan satu orang temat lah, Easy Ngaji Mat. Simple je nak sebut dia kan. So insyaAllah doakan agar kita punya Easy Ngaji Mat ni dapat dikembangkan lebih luas dan kita dapat menghasilkan produk-produk yang lebih banyak lagi. Kadang bukan produk kami pun, bukanlah kami yang cipta buat ke, mungkin kita ambil macam Kembara Mahsyar
buku-buku yang boleh dijadikan bahan ilmiah buat tuan-puan. So, macam mana nak tahu perkembangan tentang Easy Ngaji Mat ni ataupun nak dapatkan info ataupun apa je produk jualan kita, tuan-puan kena join Telegram Easy Ngaji Mat. Jadi linknya dah ada di atas. Okey, ataupun tak apa, saya letakkan di ruangan komen, tuan-puan boleh tengok di ruangan komen. Saya letakkan link. Untuk join. Okey, ni. So, tuan-puan boleh tekan link tersebut. Kenapa kita pisahkan? Kan sebelum ni dah ada grup Telegram. Jadi kita nak pisahkan. Maksudnya untuk urusan jual beli, untuk urusan produk-produk, ialah urusan jual beli. Saya umumkan. Produk jual beli maksudnya kita memang fokuskan jualan semua dalam grup Mat ni, Easy Ngaji Mat. Tapi berkaitan dengan seminar dan sebagainya, dalam grup yang sedia ada sekarang lah. Jadi kita tak nak campur. Nanti jadi pening. Tuan-puan pun pening. Kan? Info seminar dah terabur entah ke mana-mana, lepas tu banyak produk pula. So kita pisahkan. Alright. Jadi insyaAllah saya harap support daripada tuan-tuan perempuan. Siapa lagi kalau bukan tuan-puan kan? Kan? Ada yang nak dapatkan buku Kembara Mahsyar. Kembara Mahsyar. Mungkin ada yang dah dapat kan hadiah sebelum-sebelum ni. Kemudian kita ada insyaAllah ada satu produk. Saya pun baru dapat info ni. Yang tu, tuan-puan tengok yang warna-warni belakang tu. Tuan-puan mungkin tak nampak kan apa tulis kat situ. Sekejap saya baca tajuk dia merungkai. Sekejap saya tengok. Kan risau salah pula. Ni Encik Ifan baru beritahu saya tadi. Nama buku ni kalau tuan-puan tengok kat belakang ni, warna-warni yang ada tulis stem ni kan. Nama tajuk buku ni panjang. Apa dia? Menerokai Rahsia STEM. Apa STEM tu? Menerokai Rahsia STEM, iaitu Sains, Teknologi, Engineering dan Matematik. Sains, Teknologi, Engineering dan Matematik. Tapi mungkin terlalu umum. Kalau tuan-puan tengok perkataan bawah ni, melalui Al-Quran, yang ada dalam Al-Quran. Maksudnya dia nak, dalam kitab ni, saya pun tak pernah baca lagi. Dia nak menerokai rahsia tentang ilmu sains, ilmu teknologi, ilmu engineering, ilmu mat yang ada dalam Al-Quran. Apa pun dia berkaitan dengan Al-Quran lah. Jadi nak merungkai benda tu. Saya tengok tajuk ni pun macam menarik. Saya tak tahu isi dia macam mana. Saya pun tak pernah. Saya pun baru tahu tadi tajuk buku ni. Cik Fan bagi tahu insya-Allah bakal maksudnya memang akan dijual lah kot. InsyaAllah. So kalau tuan-puan nak dapatkan, pastikan join dulu grup Telegram tadilah yang saya sebut tu. Link ada di ruangan komen, tuan-puan boleh tekan. Nanti. Boleh? Dan insyaAllah kalau ada apa-apa lagi produk yang mendatang, kita akan maklumkan dari masa ke semasa. Okay, doakan kami terus berkembang lah. Saya pun tak sangka kan macam mana boleh ada Easy Ngaji Mat ni. Okay, STEM. Merungkai rahsia sains, teknologi, engineering, matematik dalam Al-Quran. Dia kalau tak ada perkataan Al-Quran tu mungkin nampak macam biasa kan. Tapi bila ada melibatkan Al-Quran tu, dia rasa macam wow. Okay, rasa macam interesting jugalah dengan tajuk dia tu, dan membuatkan saya sendiri pun rasa macam nak tahu juga apa isi dia. Nampak gayanya saya pun kena belilah ni. Sebab saya pun tak ada buku ni. Okay, jadi jom sama-sama kita cuba baca kan. Mana yang boleh kita faham, kita cubalah faham. Saya pun bukan orang sains, bukan orang engineering. So kita tak tahu, dapat serba sedikit ilmu jadilah kan. Untuk kita insya-Allah. So itu sahaja setakat ini untuk agenda terbaru daripada Easy Ngaji. Kemudian saya nak iklan juga, siapa yang nak join untuk Quran online kelas yang berkonsepkan tadarus tu masih lagi boleh join. Tekan saja link saya letakkan di atas link saya letakkan di atas ada. Dan siapa yang berhajat untuk mengaji secara one to one pun kita ada insya-Allah.
laki perempuan terpulang. Cuma biasa kita letak kalau laki-laki lah, kalau perempuan dengan perempuan. Biasa kita susun macam tu lah. Tapi apa pun tengok pada keadaan. Siapa yang berhajat nak ngaji one to one, maksudnya tak nak berkumpulan. Segan ustaz, saya tak yakin. So tak ada masalah. Okey, kita ada ustazah, kita ada ustaz insya-Allah yang akan cuba bantu tuan-tuan perempuan sebaik mungkin. Boleh nah? Kelas one to one. So kita ada 2 kelas lah. Setakat ni kita baru lancar 2 kelas. Pertama, kelas yang berkonsepkan tadarus, iaitu untuk mendapatkan pengalaman membaca, untuk kita memperdengarkan bacaan kita, dan dalam masa yang sama kita mendengar bacaan orang lain. Okey, itu yang pertama. Dan yang kedua, berkaitan dengan kelas one to one ni adalah kelas personal lah kita kata. Kelas personal one to one. Maksudnya antara guru dan pelajar sahaja. Jadi terpulang pada tuan-puan, siapa yang berhajat, berminat untuk mencari lagi tambahan-tambahan kelas, ilmu dan sebagainya, boleh berhubung dengan tim kami untuk join. Ataupun nak tanya-tanya dulu ke, tak ada masalah. Cuma yang penting izin ngaji mat ni, tuan-puan kena join dulu grup Telegram dia. Boleh? Itu sajalah setakat ini daripada saya. Dan insyaAllah ada apa-apa lagi info terbaru kami akan maklumkan. Cuma yang paling latest sekarang ni, yang paling terbaru ialah izin ngaji mat ni lah. Okay, saya harap tuan-puan teruskan support untuk kita punya, yelah, ini orang kata apa, baru nak tumbuh lah tuan-puan. Baru nak tumbuh. Jadi nak bagi dia membiak cantik sikit, so kena ada baja dia. Dan baja tu datang daripada tuan-puan lah. Okay, insyaAllah. So itu saja rasanya, tak ada apa dah. Kalau ada apa-apa soalan boleh terus direct masuk je dalam grup, tanya je nanti nah. Baik, tuan-tuan puan, kita tak nak buang masa lagi, kita nak habis dah ni. Jom kita baca dulu ayat 266 ni, boleh? Kita baca macam biasalah 2 kali. Pertama tempo yang slow, kemudian laju sikit. Okey, tarik nafas. Sedia semua, ikut pada anak panah saya ni. Kat mana saya berhenti, kat mana kita ambil, ikut je anak panah ni, insyaAllah. Okey, tarik nafas. Betulkan niat semula. 1, 2, mula. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayawaddu ahadukum an takuna lahu jannatun min nakhil وأعناب تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون صدق الله العظيم. Baik, Alhamdulillah, selesai. Kita baca sekali lagi, tuan-puan. Kali ini kita baca tempo yang laju sedikit, insyaAllah. Okay, tarik nafas sekali lagi. 1, 2, mula.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون صدق الله العظيم صدق الله العظيم. Baik, alhamdulillah. Tuan-tuan dan puan, selesai dah perbincangan kita pada hari ini pada ayat 296. Jadi insyaAllah untuk esok kita akan sambung lagi untuk ayat yang berikutnya. Dan saya harap tuan-puan tak melepaskan peluang ini untuk sama-sama kita mendalami sedikit sebanyak berkaitan dengan ilmu asas tajwid Al-Quran ini. InsyaAllah. Jadi kita berjumpa pada esok hari. Esok hari Jumaat. Ya ke? Betul lah. Semalam Rabu kan? Udah pening. Banyak benda cuti, lupa dah. Esok Jumaat. Betul lah. Okay. So, jazakumullah. Terima kasih kepada semua yang bersama pada pagi ini. Jadi saya mohon maaf dan saya sebelum terlambat lagi untuk saya mengucapkan selamat Hari Raya Aidil Adha. Terima kasih kepada mereka yang join untuk kita punya program takbir malam raya pada hari Selasa malam. Kan? Pada hari Selasa malam. Terima kasih. Nampak macam meriah pada malam tu. Cuma ada babak-babak sedih sikit kan. Sikit je. Berapa saat je. Lepas tu ambil kau. Gelak. Tak ingat dunia. Okay. Apapun tuan-tuan perempuan semua the best lah. Terbaik. Jadi insyaAllah ada rezeki kita berhimpun lagi seperti itu. Kalau ada rezeki insyaAllah mudah-mudahan. Dan kita jumpa esok. Untuk yang saya iklankan tadi berkaitan dengan izin ngaji mat. Tuan-tuan jangan lupa untuk follow kita. Link ada di bawah tuan-tuan. Okay. Tekan masuklah. Tak naklah ada seorang dua je. Kan? Seorang dua tu pun saya. Encik Aslaha, Ifan. Kan? Orang-orang izin ngaji juga. Saya harapkan tuan-puan adalah dalam tu sekali. Boleh? Tekan link tu nanti. Yang tak ada Telegram boleh download. Kan? Mudah saja. Okey, insyaAllah itu saja. Saya mohon maaf sekali lagi anda ada kekurangan dalam penyampaian saya. Kalau ada terkasar bahasa bergurau tak kena tempat ke, saya mohon maaf. InsyaAllah mudah-mudahan apa yang saya kongsikan pada pagi ini tuan-puan dapat ambil dengan baik. Dan seterusnya praktiklah pada diri tuan-puan. Dan insyaAllah ada rezeki, ada kesempatan, kongsikan kepada orang lain. Okey, terima kasih yang memberikan star. Alhamdulillah, terima kasih. Dan yang dah sudi share kita punya live pada pagi ini, terima kasih juga. Itu sahaja daripada saya. Kita tangguhkan dulu pertemuan kita pada pagi ini dengan bacaan tasbih kafarah wassalatul asr. Subhanakallahumma wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr illa alladhina amanu. Sadaqallahul azim. Baik, itu saja. Jangan lupa hashtag kita santai tapi sampai. Kita jaga Quran, Quran akan jaga kita insya-Allah tuan-puan. Yakin. Okey, segala isi kandungan Quran tu akan menjadi cerminan kehidupan kita lah. Itu dia. So, kelas kita bila mula ya? Minggu depan insya-Allah. Okey, apa-apa boleh refer balik dalam grup kita lah. Grup kita 3. Okey,
So yang join kita 3 jangan lupa download Zoom, aplikasi Zoom, bukan Google Meet Zoom. Kita guna Zoom nanti untuk kita nanti, kelas kita. Siapa yang mendaftar untuk kita yang terbaru ni, kita 3, pastikan tuan-puan dah download aplikasi Zoom. Okey. So itu sahaja. Ya, malam ni ada bacaan Yasin tuan-puan. Siapa yang tak ada apa-apa hal, program ataupun kelas dan sebagainya, boleh join kita punya Google Meet bacaan Yasin tuan-puan. Okey. Siapa yang berkelapangan boleh join. Percuma je. Masuk je. Link kita sediakan dalam grup JBM, Jom Belajar Mengaji. Tuan-puan masuk dalam grup tu, insyaAllah ada link di situ dan tuan-puan join sahaja. Okey nah? Free je tuan-puan. Akan ada pengisian sedikit, perkongsian ataupun kita kata tazkirah lah daripada Ustaz Hazim kita. So jangan lepaskan peluang ni lah. InsyaAllah kita pulun lah mana-mana aktiviti ibadah yang kita boleh join, kita libatkan diri. InsyaAllah. Itu saja. Saya undur diri dahulu tuan-puan. Hashtag lagi sekali, santai tapi sampai. Saya undur diri dahulu. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi. صلى عليك